kasih Dr. Zalina. Boleh dengar suara saya, Dr. Zalina? Boleh, Datuk. Okey, Boleh. clear. Okey, seperti juga Dr. Zalina dan kepada semua tim daripada CDL, terima kasih kerana dalam musim raya ini masih lagi mencurahkan bakti bagi nak berkongsi ilmu dengan guru-guru, pemimpin sekolah dan juga mungkin guru-guru daripada negara jiran seperti Indonesia. So saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua para hadirin dalam sesi pada hari ini yang meraihkan Hari Raya. So untuk sesi kita pada hari ini ialah tajuk dia adalah meraihkan kejayaan murid, guru dan sekolah. Kadang-kala kita sibuk dengan usaha nak mengejar sesuatu bagi mengejar untuk umpamanya keputusan akademik yang terbaik untuk melibatkan diri murid dan guru dalam pertandingan dan sebagainya. Dan dalam proses itu kita kejar perkara itu dan kejar juga pencapaian-pencapaian lain, tetapi kita lupa bahawa kalau kita berjaya, walaupun kadang-kala kejayaannya kecil, kita fikirkan bahawa kejayaan itu amat bermakna walaupun kecil. Dia mudah saja. Kenapa kita kena meraihkan kejayaan? Pertamanya, apresiasi. Kajian menunjukkan ada yang meninggalkan organisasi mereka kerana kurang apresiasi. Satu kajian di Amerika Syarikat. Dan ada yang menyatakan, 65% menyatakan mereka tidak mendapat recognition langsung, no recognition at all, iaitu pengiktirafan. So, bila kita tidak ada apresiasi, maka itu akan mempengaruhi produktiviti. Walaupun dalam organisasi berunsur perniagaan atau berunsur perkhidmatan. Dan 78% kata bahawa kalau mereka diberi pengiktirafan, mereka akan bertugas atau berusaha dengan usaha yang berlipat ganda lagi. Kita tidak perlu risau, kadang-kala ada bosses yang risau kalau kita meraihkan kejayaan yang kecil, kita akan menjadikan staf kita tu complacent dan tidak mau mengejar sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih mencabar. Tapi itu tidak semestinya berlaku kerana setiap orang ada motivasinya tersendiri. Maka praise itu adalah satu perkara yang baik. Daripada praise, kita nak meraihkan kejayaan. Celebrating success. Bila kita celebrate success, ada seorang pakar CEO, dia kata, as you celebrate your wins, others look for ways to participate in what you have successfully built. Mereka nak lihat apa kejayaan anda, apa formula anda untuk kejayaan. So, maka apresiasi adalah penting, dan juga kalau kita meraihkan kejayaan, mesej yang akan tersampai adalah perkara itu boleh direplikasikan kejayaan itu. Boleh atau capai satu tahap yang lebih tinggi lagi. Next please. Untuk murid daripada yang paling kecil, papan kenyataan dalam bilik darjah yang mengutamakan pencapaian murid pun akan membawa satu makna yang tinggi. Dan selain daripada semua cara-cara yang lain, saya jangka ramai guru atau pemimpin sekolah yang hadir dalam sesi hari ini pernah menggunakan kaedah-kaedah tersebut. So this is very inspiring, very colourful, dan kalau ada tetamu yang datang ke kelas pun mereka pun akan tertarik daripada dinding yang kosong. Bagaimana kita nak meraihkan dan menghargai kejayaan? Of course kita dah biasa, selalunya ada jamuan, kadang-kadang yang kecil, ada yang besar. Atau kita hantar satu kad kecil aja penghargaan. Sekarang ni
Saya pun dalam zaman saya banyak juga setiap satu event yang besar yang kita anjurkan, selepas itu kita akan terus hantar WhatsApp message menghargai semua orang, ya, menghargai setiap orang yang memberi sumbangan, walaupun sumbangan kecil atau besar, daripada pekerja AKP sampai ke pegawai yang tertinggi. Dan kadang-kadang kita juga beri hadiah-hadiah yang kecil. Kita bukan nak jadikan itu satu tabiat kerana ada kerja yang dijalankan dengan terbaik, maka ada hadiah, no. Tapi itu satu pengiktirafan. Dan kita juga beri peluang untuk staf kita menghadiri kursus seminar untuk menghargai kejayaan. Kadang-kadang kita beri tanggungjawab yang baru. Jangan risau, itu tidak bererti bahawa kalau kita rajin, maka kita yang paling banyak dapat tanggungjawab. Tidak semestinya. Kadang-kadang kita beri cabaran yang baru, kita beri projek yang baru kepada staf kita. Saya nak mengutarakan kata mutiara yang saya nyatakan yang terpapar di sebelah kiri itu. School is a building which has 4 walls with tomorrow inside. So kerjaya seorang guru atau bagi seorang murid yang berada di sekolah adalah untuk satu jangka masa yang panjang. Maka segala yang kita lakukan kesannya adalah untuk jangka hayat yang lama. Walaupun untuk guru ataupun untuk murid. Guru boleh meraihkan kejayaan guru yang lain juga. Saya masih ingat bahawa semasa saya pensyarah di IPG, ramai pensyarah kadang-kala bertanding untuk mengubah lagu, jabatan muzik, terlibat dengan sukan dan sebagainya. Maka bila mereka berjaya, rakan-rakan akan sentiasa mengucapkan tahniah kepada mereka atas kejayaan mereka. Itu adalah satu perkara dan kita menghargai. Ya. Ada banyak cara untuk kejayaan ini dihargai, tetapi jangan lupa untuk meraihkan kejayaan. Setahun sekali kita kumpul semua kejayaan, okey, tapi it's not the best way of celebrating success. Kalau dah menang, pasukan hoki dah menang, maka pada masa itu je lah kita meraihkan pasukan hoki itu. Itu lebih bermakna daripada kita tunggu untuk hari ucapan dan sebagainya untuk meraihkan kejayaan-kejayaan. Itu boleh kali kedua atau penyampaian sijil dan sebagainya. Next please. Tiada hard and fast rule macam mana kita nak meraihkan kejayaan. Kalau nak meraihkan kejayaan pun kena ada peraturan, maka tidak ada rasa selesa lah. Tetapi kalau itu adalah kemenangan kali pertama, maka ia sepatutnya perlu diraihkan. Kalau itu pencapaian luar biasa, kita pecahkan rekod Malaysia dalam satu-satu usaha kita, maka ia perlu diraihkan. Pencapaian yang konsisten, sentiasa mendapat tempat pertama untuk debat perbahasan, maka you must celebrate. Kerana consistently you have been winning that. Pencapaian yang membawa perubahan, satu kejayaan yang baru, satu perubahan untuk sekolah dan sebagainya. Itu pun perlu kita ambil kesempatan untuk raihkan. Yang pencapaian yang penting ialah pencapaian itu selari dengan visi dan misi atau KPI yang ditetapkan oleh pihak sekolah, maka tercapai. Maka kita adakan perayaan kecil-kecilan atau ikut keupayaan sekolah. Kita kalau pemimpin sekolah tak boleh terlalu fikirkan tentang wang ringgit yang dibelanja. Yang penting kita mesti dapat menyentuh jiwa guru dan murid dan juga staf kita secara keseluruhan. Why celebration? Celebration itu mestilah special. Saya kata tadi, choose the right moments to celebrate. Dan jangan terlalu banyak celebrate pun. Setiap kali ada celebration, maka akan hilang makna dia. So it must be special. Selain daripada kita praise, memberi what in bahasa Malaysia lebih praise, pujian, ya, pujian yang kita nak beri. Pujian mesti ada tambahan pula dengan sesuatu yang lain.
Pujian kita selalu beri. Setiap hari kita akan sebagai pemimpin atau guru kita beri pujian kepada murid dan staf kita. Dan kalau kita meraihkan kejayaan, maka kejayaan akan menghala ke lebih banyak kejayaan. Success can beget success. And celebrating at work helps to build ada momentum kejayaan itu. Moral, semangat akan bertambah dan walaupun susah, tapi kadang-kadang bila dah berjaya, segala penat lelah itu kita akan lupakan. So, celebrating success is important. Next, please. Itu saja daripada saya kepada semua. Saya selalu berakhir dengan kata hikmah ini. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. So itu daripada saya dan selamat Hari Raya sekali lagi kepada semua. Sekian, terima kasih.